Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala Zafi tak alihi dengar. washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmata. Amin. Line Rafi terputus pula. Ya, tunggu dia masuk balik. Hello, Zafi masuk Hello. balik. Terputus lah sekali lagi. Doa. Jadi boleh ada orang. Okay, faham. Okay, balik. Doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Thank you, Zafi. Alright. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Bagi yang belum solat, sambil-sambil kelas online kan, boleh pergi solat. And then, okay, presenter kita hari ni, boleh harap hari ni kita sempat lah untuk 3 teori. Sebab nanti you dah week 7 dah cuti. Minggu depan ada satu group. Terlepas. Okay, siapa nak present dulu teori reality, Holland ke super? Reality dulu. Okay, go reality. Yang tak ada minggu depan ni. Reality. Okay, yang untuk teori reality, yang soal isi 110 Nampak tak? Okay, teruskan Aina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya Aina Amira binti Asmal Effendi dan partner saya Nur Alisha akan membentangkan tentang teori reality. Jadi, siapa yang asaskan teori reality ni? Teori reality diasaskan oleh William Glasser yang lahir pada 11 Mei 1925 dan meninggal pada 23 Ogos 2013. Beliau dilahirkan di Cleveland, Ohio, merupakan seorang ahli psikologi dan pengasas kepada William Glasser Institute, Institute of Reality Therapy. Teori reality apa tu? Korang mesti tak tahu kan apa teori reality tu. Jadi, teori reality ialah teori di bawah asas kognitif tingkah laku. Teori reality menekankan bahawa manusia mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan dalam hidup dengan penuh tanggungjawab di atas setiap pilihan yang telah dibuat. Semua tingkah laku datangnya dari dalaman untuk memenuhi 5 keperluan asas manusia. Jadi apa 5 keperluan asas tu? Keperluan asas yang pertama adalah love and belonging, power, freedom, survival dan fun. Menurut Glasser, pengasas teori ini, love and belonging adalah keperluan utama dalam hidup manusia untuk memenuhi keperluan-keperluan lain. Jadi, pembentukan identiti. Pembentukan identiti berlaku pada 2 fasa, iaitu pada 2 hingga 5 tahun dan 5 hingga 10 tahun. Waktu fasa pertama, 2 hingga 5 tahun, kita kena tunjukkan kasih sayang kepada kanak-kanak tersebutlah. Pada fasa yang kedua, 5 hingga 10 tahun, kita kena tunjukkan satu penghargaan. Kalau kita tak tunjukkan kasih sayang dan penghargaan itu, kanak-kanak tu akan membentuk satu identiti.
kelasa-kelaskan kepada dua identiti, iaitu identiti kegagalan dan identiti kejayaan. Identiti kegagalan adalah di mana kanak-kanak tersebut akan memikirkan kepada kegagalan sahaja. Manakala kejayaan pula dia akan terus rasa nak berjaya, nak tunjukkan yang dia tu hebat pada semua orang. Sekadar maklumat tambahan, kenapa berlakunya kita kena bagi penghargaan pada umur 5 hingga 10 tahun dan kasih sayang pada 2 hingga 5 tahun. Disebab 2 hingga 5 tahun kanak-kanak baru mula bersosial. Jadi kita kena tunjukkan kasih sayang. Waktu 5 hingga 10 tahun, kanak-kanak dah mula ada emosi sendiri. Dia dah mula rasa jealous, dia dah mula rasa takut ibu bapa tak sayang, macam tu. Untuk kita capai kita punya kehendak, 5 keperluan tadi, kita akan bayangkan satu bayangan dalam diri kita yang kita panggil sebagai personal picture album. Ini info yang saya dapat daripada beberapa Wikipedia, blog-blog yang saya dapat. Kita akan buat personal picture album ni based on apa yang kita nak, yang kita panggil sebagai quality world. Quality yang kita nak dalam hidup kita. Jadi kita akan gunakan satu konsep, iaitu konsep kereta. Saya tak tulis dalam slide sebab saya nak awak semua dengar, bukan sekadar baca. Jadi konsep kereta ni kita panggil sebagai total behavior car, di mana enjin tadi tu adalah 5 keperluan yang saya sebut tadi, fun and belonging dan semua tu lah. Tayar-tayar, 4 tayar tu adalah tingkah laku, pemikiran, perasaan dan psikologi. Manakala steering tu pula adalah sebagai kita punya apa kehendak kita tu. The whole kereta tu kita gambarkan sebagai diri kita sendiri. Kalau kita pandai bawa kereta tu, diri kita, ke jalan yang kita nak, kita akan capai kehendak kita tu. Jadi next akan diteruskan oleh Alisha. Okay, seterusnya ada beberapa ciri teori realiti. Iaitu yang pertama, penekanan kepada tanggungjawab, di mana seseorang tu berjaya atas semua pilihan yang dibuat. Yang kedua ialah menolak kepada pemindahan, yang bermaksud bahawa kaunselor memainkan peranannya secara profesional tanpa fikir yang mereka tu memainkan peranan sebagai ibu atau bapa klien. Ciri yang ketiga ialah tumpuan kepada peristiwa yang berlaku kepada masa kini. Contohnya peristiwa yang lalu tu hanyalah sejarah dan tidak boleh diubah. Untuk menjadikan seseorang yang berfungsi secara efektif, mestilah merancang masa kini untuk mendapat masa depan yang lebih baik. Dan ciri yang keempat ialah mengelak daripada fokus kepada simptom atau penyebab kelakuan yang negatif. Contohnya Glaser mengatakan bahawa jika seseorang itu tahu simptom iaitu penyebab kelakuan negatif bagi dirinya dan dia keluarkan semua simptom itu, maka seseorang itu akan menemui kebahagiaan. Ciri yang seterusnya ialah menolak model perubatan, iaitu teori ini tidak menerima konsep ortodoks tentang penyakit mental termasuk kecelaruan neurotik dan psikotik. Seterusnya, terdapat 6 matlamat utama teori realiti, iaitu yang pertama, membantu klien mempunyai psikologi yang kuat, rasional serta bebas dan bertanggungjawab terhadap tingkah laku sendiri. Yang kedua ialah membantu klien menjelaskan apa yang dikehendaki dalam hidup dan sedar tanggungjawab dengan matlamat hidup masing-masing. Yang ketiga, membantu klien membuat satu perancangan yang realistik, spesifik dan konkret untuk capai kehendak yang diidamkan. Matlamat yang keempat, kaunselor dan klien mempunyai hubungan yang baik serta mempunyai kefahaman untuk membantu klien untuk berubah. Yang seterusnya, teori realiti adalah fokus kepada tingkah laku klien masa kini dan bukan pada masa yang lepas. Matlamat yang terakhir ialah kaunselor tidak menggunakan hukuman serta tidak menerima alasan daripada klien. Terdapat 2 aplikasi teknik teori realiti, iaitu yang pertama,
persekitaran kaunseling dan prosedur khas ke arah perubahan tingkah laku. Untuk persekitaran kaunseling ni, kaunselor perlu mencipta hubungan yang terapeutik melalui perhubungan yang mesra. Di samping itu, kaunselor sepatutnya mengelak daripada mencari salah, mengkritik, menyimpan dendam atau cepat putus asa dengan klien. Seterusnya, kaunselor tidak menerima tingkah laku klien yang tidak realistik, tetapi menerima klien sebagai seorang manusia. Selain itu, kaunselor perlu menarik minat klien untuk melakukan perubahan tingkah laku. Dan yang akhir sekali, kaunselor melakukan konfrontasi dan main peranan yang sesuai. Untuk prosedur khas ke arah perubahan tingkah laku, kita menggunakan akronim WDEP, iaitu W ialah wants, kehendak, D direction and doing, iaitu arah atau perkara yang dilakukan, E evaluation, iaitu penilaian, dan P ialah planning and section, iaitu perancangan dan tindakan. Untuk mencapai kualiti yang baik dalam planning and section, kita menggunakan akronim SAMIC 3, iaitu S ialah simple, A attainable, M measurable, I immediate and involved, C3 ialah control, committed and continuous. Jadi sebagai rumusannya, teori reality ni sebenarnya adalah counselor akan guide one person ni ataupun kita panggil klien macam mana dia nak dapatkan apa yang dia nak dalam diri dia dengan tujuan. Kalau tak ada tujuan tak ada guna juga, tapi menggunakan cara yang terbaik. Jadi ini adalah bibliografi kami di mana kami cari apa-apa maklumat, dan itu saja. Terima kasih. Okay, thank you so much untuk Aina Amira dan Nur Alisha. Buka balik slide awak tadi lagi depan ni kok. Okay, William Garcia ni dikaji awal-awal tu dia peringkat untuk diri dia sendiri mula. After that, dia continue dengan PhD dia study dan to be a pakar psikiatris lah. Okay, seterusnya tengok next. Lagi. The next. Okay. Teori Glacier ni dia tekankan tentang here and now. Okay. Pernah tak Alisha ke Aina Amira ke tahu perkara yang macam here and now? Apa yang awak nak sebenarnya sekarang? Maksudnya macam apa yang kita nak sekarang lah. Contohnya, okay. Sekarang ni you sebagai pelajar kan. So apa yang perlu you buat? Belajar dengan bersungguh-sungguh untuk dapatkan result yang baik. Okay, Alisha? Sama benda. Maksudnya pelajar tu dia kena tahu tentang here and now. Apa yang perlu pada masa kini dan pada masa akan datang. Dia tak ada kalau macam teori terapi kognitif ni kita boleh guna pakai untuk rakan-rakan, kalau rakan sebaya, dari segi kognitif tu kawan-kawan kita boleh fikir. Okay, sebab tu tadi Glacier dia tekankan tentang proses-proses perkembangan kanak-kanak. Jadi kita ni adalah hasil daripada didikan-didikan ibu bapa kita. Negatif kita maksudnya negatif lah cara didikan kita. Positif kita maksudnya cara didikan kita tu positif lah. Tapi tak bermaksud bila kita dididik dengan negatif kita tak boleh jadi positif. Kita boleh change dia. Sama juga dengan ada orang yang dah dididik dengan ilmu agama, in the end dah besar dia jadi lain. So kena ingat kalau teori Glacier kalau ada test masuk cakap here and now. Teori ni lebih tekankan tentang here and now. Okay, seterusnya boleh jawab soalan. Tu soalan daripada Hanan Umairah. Okay, daripada Hanan Umairah, apakah maksud hubungan terapeutik? Hubungan terapeutik ni macam hubungan antara kaunselor dengan klien untuk tukar dia punya tingkah laku, perasaan, fikiran untuk bina hubungan yang lagi erat lah.
Faham tak? Oh, okey, faham. Okay, soalan next is from Uzma Hamzah. Soalan dia berbunyi, apa maksud dan contoh power dalam 5 keperluan asas tu? Oh, contoh power. Contoh power tu macam kita nak memimpin sesuatu ataupun kita nak rasa diri kita tu hebat atau kita berjaya lah macam tu. Faham tak? Macam kelebihan macam mana? Macam mana? Tak dengar. Power ni macam tadi? Dia cakap kelebihan ke apa? Power ni macam keinginan kita untuk rasa kita ni hebat. Oh, okey. Boleh tambah power tu sebenarnya keperluan asal dia tak sepatutnya letak power sini, dia letak superiority. You pasal tak kadang-kadang you rasa apa yang benda yang superiority yang you nak dalam kehidupan. Tapi kadang-kadang ada juga orang berlaku tentang superiority complex. Dia terasa terlalu perfect sampai kan dia tak nak terima pendapat orang lain. That's a problem too. Tapi superiority ni macam ni, tu dari segi kuasa dia tu, power kat situ maksudnya. Oh, okey, boleh faham. Thank you. Maksudnya macam Uzma berusaha ke arah superiority. Macam tu. Boleh? Boleh. Next, Alisha. Okay, next. Macam mana contoh survival? So, bagi saya kan survival tu macam kita ubah diri kita untuk jadi lebih baik, untuk terus hidup. Betul tak Amira? Untuk terus hidup maksud Alisha tu? Macam keperluan untuk terus hidup. Lebih kurang tu. Like keperluan asas dalam diri kita kena ada satu skill untuk kita teruskan hidup kita. Even though kita tak ada orang sekeliling, survival ni macam kalau kita tak ada kawan ke, tak ada motivation, tapi kita still boleh survive dalam life kita lah. Okay, kita touch tentang resilient lah. Okay, so far kalau kita tengok mental health issue sekarang resilient. Daya tahan seseorang tu sangat rendah. Dari segi kognitif tu, daya tahan dia rendah. Okay, contohnya Nur Alisha, kalau dapat banyak-banyak kerja, awak dah tak boleh nak manage, contoh. Jadi maksudnya resilient awak tu rendah. Daya tahan tu rendah. Tak boleh bekerja dengan multi-skilling, tasking, upskilling, reskilling. Awak dah rasa macam pack. Tapi itu adalah antara satu faktor generasi sekarang ni memang kadar daya tahan you all sebenarnya rendah berbanding orang-orang dulu. Mungkin sebab kita hidup dalam keadaan aman, damai, jadi tak ada sebarang tekanan yang heavy. Maksudnya kita bukan duduk dalam keadaan tak cukup makan, kena bekerja sambil belajar, no. So you secure dengan kehidupan you. Jadi dari segi survival tu jadi kurang. Okay. Jadi dari segi kognitif ni, Abel ada nak tekankan kalau dulu sekarang ni perkataan lebih mudah faham daya tahan kita, resilient kita bagaimana. Sebab kita nak bertindak dengan kita punya kognitif, bergerak. So kita here and now. Contohnya resilient, Elisha pun tak tahulah emosi sekarang, tak tahu nak fikir. Tu pun dah tak resilient lah. Sampaikan you punya keadaan mental diri sendiri pun you tak boleh nak recognize. Contoh, saya tak tahu saya dalam keadaan apa. Gembira tak tahu, saya tak tahu saya gembira ke tak. Saya tak tahu saya sedih ke tak. Kosong. Jadi rasanya tak pandai kita. Saya tanya macam tu. Boleh So boleh Mai Sarah? Boleh. Okay, soalan seterusnya daripada Atikah Azam. Sejauh manakah teori realiti membantu untuk selesaikan masalah klien? Jadi masalah klien ni sebenarnya dia tak tahu apa kehendak diri dia sendiri sebenarnya. Macam kita jumpa kaunselor adalah untuk selesaikan masalah kita yang kita sendiri tak tahu. Jadi menggunakan teori realiti, kita mungkin dapat congkil sikit demi sikit apa sebenarnya dia nak dan kita akan selesaikan dengan cara yang betul. Maksud dia macam kita akan gunakan saya buka.
Aina bagi satu contoh isu, dan selesaikan. Contoh isu contoh isu dia macam student lah, senang kita bagi student. Student ni dia rasa down bila dia tak dekan, tapi pointer dia elok. Dia tak dekan. Jadi dia pergi jumpa kaunselor. Kaunselor akan cubalah untuk selesaikan masalah dia dengan mungkin kaunselor boleh bagi jalan penyelesaian, which is mungkin klien tu akan kena belajar dengan lebih baik ke, buat study group dengan orang yang dekan ke, untuk naikkan balik semangat dia dan juga pointer dia. Macam tu. Maksudnya dia contoh daripada perasaan rendah diri yang tak dekan tu, macam mana kita nak bantu dia superiority untuk dia cemerlang seperti orang lain. Tu maksudnya. Kena naikkan dia punya semangat tu. Biasanya orang tak ada semangat here and now. Okay, kadang-kadang orang blur tak tahu nak buat apa semua. Here, what you want to do now? What to do now? Okay. Sekarang contohnya esok ada test. What to do now? Study lah, betul? Boleh tak Atikah? Boleh, faham. Okay, seterusnya soalan daripada Nur Atira. Bagaimanakah cara kaunselor membantu klien yang mengalami masalah kehidupan yang tidak menerima kasih sayang sejak dari kecil? Okay, cara kaunselor untuk bantu klien ni, kaunselor boleh memahami masalah dia, macam tanya dia apa masalah dia, ceritalah apa yang dia rasa sama ni, macam kita bagi dia perhatian. Jelas tak? Okay, boleh nampak kalau kita dapat kawan-kawan yang macam tu, yang pertama, you kena explore dulu apa dia punya faktor-faktor perkembangan kanak-kanak dia. And then, kita tanya dia, apa impian you sebagai kanak-kanak? Okay, Alisha tanya kawan tu, contohnya Akira, apa impian you yang masa zaman kanak-kanak yang you tak capai? Bagi dia reflect balik, nanti dia beritahu lah, aku kalau boleh nak, contoh, aku kalau boleh nak keluarga yang bahagia, keluarga yang solat 5 waktu, tapi aku tak dapat benda tu. Okay, that's benda yang dah pas kan berlaku. So here what you want to do now. You impian tadi you nak keluarga bahagia yang solat 5 waktu. Jadi apa peranan diri dia? Sebab teori reality ni mau guna kepada kognitif. So sebagai Atira tu, sebagai ahli dalam keluarga tu, apa peranan dia? Here and now lah kita nak suruh dia bergerak. Lepas tu dia cakap lah, dia sebagai, contohnya dia harus berat sebagai contoh anak yang solat 5 waktu, jadi ikutan adik-beradik yang lain. Jadi benda yang here and now tu kita nak tekan kat dia. Tapi contohnya teori reality ni tak boleh pula diguna pakai kalau tahap kognitif orang tu dia tak tinggi. Dia lebih kepada emotive behavioral therapy yang lepas kita belajar. Dia lebih kepada teori rational emotive behavioral therapy. Kita lebih nak touch irrational belief system dia. Tengok keadaan. Ada klien yang sesuai untuk teori ni, ada klien yang tak sesuai. Okay. Contohnya kanak-kanak tu kita kena explore. Okay, faktor perkembangan kanak-kanak, anak nombor berapa, anak nombor 3, okay. Apa yang lag dekat anak nombor 3, contoh kurang kasih sayang ke. Adakah dia membawa kurang kasih sayang itu kepada kehidupan diri dia? Bila dia kurang kasih sayang, adakah dia ada sifat mendendam? Sebab tu teori reality ni menolak model perubatan, elak fokus kepada penyebab kelakuan negatif tu bermaksud apa? Contohnya you memang dibesarkan dalam keadaan yang negatif, dipukul apa semua. Kita tak nak dendam tu dibawa untuk dia punya kehidupan yang akan datang. Kita nak ajar dia withdraw. Walaupun dia hidup dalam keadaan kelakuan yang negatif, contohnya penderaan, kehidupan yang tak bahagia. Kita tak nak dia berdendam dan dia menjadikan keluarga dia pula, once dia berkeluarga, ada anak, dia melepaskan pula dendam-dendam dia tu pada anak-anak dia. Itu teori reality. Kita nak avoid dia doing something like that. Here and now what you want to change. Benda tu is already past and then now what you want to do. Dia macam tu. Sebab tu kalau kau tengok, aku kena faham bila awak letak kat slide, elak fokus pada penyebab kelakuan negatif tu apa. Dia pernah ada kelakuan negatif tapi kita tak nak dia fokus negatif. Contoh dia pernah rogol orang. Adakah lepas dia tak rogol orang lagi sebab dia kena insaf, bertaubat, benda-benda macam tu. Okay? Boleh? Atira boleh boleh benda. Okay, Alisha faham? Okay, Faham benda. Seterusnya Zafri Hakim. Next soalan daripada Zafri Hakim. Contoh lagi, macam mana contoh freedom?
freedom. Manusia kan, kita as manusia, kita tak suka dikongkong. Jadi maksud freedom tu adalah kita tak nak dibelenggu oleh something tau. Kita tak nak tersepit antara masalah ke, antara kongkongan ahli keluarga ke, dengan assignment yang banyak ke. Kita manusia kan, kita tak suka semua benda tu. Jadi teori reality ni akan digunakan lah untuk kita selesaikan masalah-masalah dia yang dia rasa, contoh klien tu rasa, dia kata dia kena kongkong dengan keluarga, dia ada kawan-kawan dia kongkong dia. Jadi kita akan selesaikan apa yang dia nak. Faham tak Zafri? Zafri, hilang dah? Faham. Okay Zafri. Freedom tu lebih kepada kendiri lah. Kita dah belajar topik awal-awal tu kan, how to be kendiri positif. Topik awal-awal tu tau. Bagaimana nak bantu klien rakas bayi awak tu kendiri dia positif. Tapi freedom yang melampau jangan pula. Dia melampau tu macam mana benda? Melampau bersosial, tak kisahlah aku lelaki dah jadi perempuan pun dah sanggup nak marah pula. Dah salah hukum pula. Freedom tu berpada-pada. Kena faham konsep halal haram juga. Kena tekan kat situ. Okay. Okay. Seterusnya soalan daripada Muhammad Danish. Adakah pensekitaran klien boleh menyebabkan terapi realiti menjadi lebih sukar diberikan kepada klien? Sebenarnya pensekitaran ni memang akan mengganggu lah. Sebab contohnya kalau orang tu memang betul-betul nak berubah, tapi sebabkan orang sekeliling macam condemn dia, ingatkan balik dia dengan benda lepas, benda tu susah lah. Tapi kalau klien tu memang betul-betul nak berubah, tak ada masalah apa sebenarnya. Kita akan try lah guna teori lain, mana tahu REBT ke. Betul. Faham tak Danish? Danish, tak ada, hilang. Faham. Okay, soalan seterusnya daripada Noliana. Mengapa soalan berulang dapat membantu klien dan dapat menguatkan perasaan bertanggungjawab klien? Pengulangan ni akan menguatkan daya otak. Perasan tak, kalau kita belajar ulang-ulang, kita akan ingat benda tu dalam jangka masa yang sangat panjang. Jadi kalau kita sebagai kaunselor, kita sebagai rakan kaunselor, kalau kawan-kawan tu sentiasa dia rasa negatif, kita akan ingatkan dia banyak kali supaya dia rasa, oh sebenarnya dia okey. Sebenarnya dia boleh jadi lebih baik daripada dia yang sekarang. Macam yang Bonda cakap, teori reality ni sebenarnya here and now. Jadi kita kena ingatkan dia, apa yang dia nak sekarang, apa yang dia nak ubah daripada masa lepas dia untuk dia jadi lebih hebat sekarang. Faham tak Liana? Okey, boleh tambah. Satu lagi, keadaan berulang adalah supaya klien sedar apa dia soal. Kebanyakan dari kita sendiri, kita cakap kita tak sedar, kita tak cermin diri kita balik. Pertama, sebab kita nak confront dia, betul ke? Betul ke awak tak suka mak awak? Betul ke awak tak suka ayah awak? Sedangkan daripada sesi tadi saya dengar awak dah cerita pasal ayah awak berkali-kali. Betul ke awak tak suka dia? Lepas tu dia kata betul saya suka dia. Lepas tu kita buat sesi lagi. Kalau awak tak suka ayah awak, kenapa awak sebut lagi nama ayah awak? Lepas tu satu masa nanti klien tu, rakan awak ni mesti akan nangis. Sebenarnya aku sayang ayah aku sebab dia ayah aku kan. Contoh. Jadi sebab tu kadang-kadang soalan berulang tu dapat menguatkan perasaan dia. Mula dia tak sedar tapi bila kita ulang dia betul ke? Sebab tu kalau awak tengok polis, kalau dia investigate kan dia tanya banyak kali. Betul awak tak bunuh dia? Tak bunuh dia. Betul tak bunuh dia? Dia tak. Lepas tu tiba-tiba nanti pesanan tu mengaku. Sebab melalui teknik yang berulang. Sebab kita guna kognitif. Manusia ni bila kita tekan kognitif tu terus spontan. Dia tak boleh nak menipu tiba-tiba. Sebab bila kita tanya soalan berulang, dia memikir macam mana nak menjawab dengan keadaan menipu atau tidak jujur. Tapi bila dia tekan soalan tu, automatically otak dia terus bergerak dan mulut dia terus spontan cakap. Sebab tu teori reality ni berulang-ulang. Okey? Sebab tu kita guna, kenapa soalan berulang dapat membantu klien dan dapat menguatkan perasaan klien. Itu maksudnya. Faham. Terima kasih. Okey. Atira, ada lagi tak soal Isi 110. Isi 110 ada Nabili, Aisyah, Atira, Anan Umairah, mana? Muhammad Akmal, Kazmi. Bonda saya dah tanya.
Anak Umairah, okey. Anak Umairah yang atas nombor pertama tadi kan? Betul. Yang lain? Okey, seterusnya Nur Atira. Okay, seterusnya, apakah kesan jika matlamat teori realiti tidak dapat dicapai? Okay, kalau kita tengok kan, matlamat teori realiti ni kebanyakannya macam nak bantu klien untuk jadi seorang yang lagi baik untuk capai apa yang dia nak. So bila kita tak dapat capai benda tu, macam ni Saya terangkan step-step ni. Pertama, contoh bagi satu isu. Okey, boleh bagi satu isu Contohnya satu isu adalah pelajar rasa dia malas nak dia tak yakin dia boleh dapat result yang cemerlang. Okay, start from satu. Dia tak yakin dia boleh jadi pelajar cemerlang. Sebab dia tahu dia memang tak fail, bodoh, repeat. Cepat. Start daripada matlamat satu. Macam mana you nak tekankan? Nombor satu, ikut matlamat. Fokus kat matlamat tu. Yang pertama, menolong klien mempunyai psikologi yang kuat. Contohnya macam kita kena yakinkan dia. Kita kena cakap yang dia boleh buat sebab macam tak ada orang yang tak boleh buat. Semua kita je. Kadang-kadang usaha kita tak cukup. Kan? Lepas tu kita tanya balik dia nak apa. Wana, kita buang semua video yang gambar yang ada Wana. Tak gambar Wana seorang. Dah hantar kan semua. Awak Saya mute nak awak. terangkan. Hanan okey. Sorry. Sambung Syah. Sekejap, saya tahu macam nak terangkan. Kat matlamat tadi, awak Fiza kena faham teori. Yang tadi, bukan yang ni, bukan prosedur. Matlamat Okay, cepat lah. Ni awak dah keluarkan, awak kena terang. Tak nak baca. Tadi memang Pak Alisha kan? Okay, go. Okey, yang seterusnya tu membantu klien membuat satu perancangan yang realistik, spesifik dan konkret. So kita kena bantu dia, kita tanya dia apa dia nak secara macam jelas lah. Malah belajar sebab dia rasa dia bodoh. Okey, membantu klien mempunyai psikologi yang kuat kan? Bebas bertanggungjawab terhadap tingkah laku sendiri. Kat sini, you tekankan dia lah. Kalau awak rasa awak bodoh, kalau awak betul menjadi orang yang bodoh, awak bertanggungjawab tak ke atas diri awak yang bodoh? Ke awak nak salahkan orang lain bila awak bodoh? Kita tekankan dia kat situ macam tu. Sebab memula dia mungkin irrational belief system. Dia pun tak sure dengan apa dia cakap. Awak yakin awak seorang yang bodoh? Dan awak yakin awak tak salahkan orang lain bila awak bodoh? Tanya dia balik macam tu. Sebab Ebek dia kata kita harus bertanggungjawab dengan tingkah laku kita. Tak boleh cakap pelajar, once you do something, you must be responsibilities. Sebab tu tindakan awak sendiri ke orang lain. Tapi awak suka jadi, kadang-kadang kita suka jadi netizen kan? Netizen ngarut. Kita buat salah, apa tu kita salahkan orang? Boleh, kita buat salah, kita mengaku kita buat salah. Okay, bila dia dah mengaku, dia akan masuk step kedua. Dia dah tahu, sedar bahawa sini kalau dia buat macam tu, nanti matlamat dia tak ada lah. Matlamat dia untuk menjadi orang yang bodoh. Kita kan balik, betul ke? And then, lepas tu dia mesti sedar, lepas tu cakap, tak nak lah, aku nak jadi orang yang pandai. Lepas tu kita bantu dia, okay, realistik sekarang. Baru kita masuk kat konkret, lebih mendalam. Jadi, kalau kau tak nak bodoh, kau mesti jadi orang pandai kan? And then, pandai what you want to do. Masuk step ketiga ni. Okay, step keempat, tengok apa dia tulis. Step keempat, klien mempunyai beban baik, mempunyai kefahaman untuk membantu klien berbuat. Yang ni baru kita macam berepost. Sebagai pembimbing rakan sebaya, dia support dia sebab dia nak, contoh dia nak pandai. Okay, kita cakap, okay, kita boleh buat study group, kita buat sistem mentor-mentee, kita cari past year question, sama-sama. You bantu dia. Sebab teori-teori yang you present ni lebih kepada benda nak tahu you sebagai pembimbing rakan sebaya.
Sebab you bukan nak jadi kaunselor pun. You nak jadi pemimpin rakan sebaya ni. Dan pemimpin rakan diri sendiri. Macam mana nak bantu? After that, dia dah tahu lah tingkah laku kini nak akan datang. Okay, bila masuk universiti ni tempat memang untuk belajar pun, bukan untuk jadi bodoh pun. Universiti ni tempat untuk jadi pandai. Sebab nanti masa depan you cemerlang. Kenapa masuk universiti tu pasal nak jadi orang yang bodoh? Kenapa masuk universiti? Tak payah masuk. Itu je. Contoh kita terangkan. Jadi, tapi kita tak bagi dia hukuman. Okay, kalau kau bodoh, kita bagi hukuman ni, engkau kena denda, berlari. Tak ada, kita bagi hukuman. Semua kita nak klien tu terus kognitif. Apa tindakan dia buat tu, dia kena bertanggungjawab. Sama juga nanti, Alisha, Aina, bila you kahwin, pilih boyfriend kan? Nak pilih, okay, Alisha nak pilih boyfriend sendiri ke nak mak ayah pilih? Bakal suami nak pilih sendiri ke nak mak ayah pilih? Sendiri. Sendiri. Aina? Sendiri. So, bila you decide you nak pilih sendiri, you bertanggungjawab tak atas pilihan diri you? Kalau gaduh ke konflik ke sudah kahwin, jangan nak salahkan orang lain, salah diri sendiri. Sebab kita yang doa, kita yang pilih. Senang, konsep mudah. Okay, so jadi takkan ada konflik. Teori reality here and now dan kena bertanggungjawab atas diri sendiri. Sebab tu boleh cakap, teori ni kita tak boleh guna pakai untuk orang-orang yang memang ada mental illness. Maksudnya ada masalah kesihatan mental, sakit mental. Tak boleh sebab kognitif dia tak cukup cemerlang. Sebab tu orang-orang yang mental illness, kognitif dia out. Kita guna pakai untuk kawan-kawan kita yang normal. Macam you all semua lah normal. Boleh bertingkah laku yang baik, boleh buat keputusan yang baik, boleh guna. Tapi bagi orang-orang rakan-rakan sebahagian tak boleh membuat keputusan yang baik, kita tak boleh guna teori ni. Okay, thank you so much Alisha dan Amira. Okay, seterusnya teori Holland ke teori super? Yang tak tanya next kalau tak bonda tak tanya. So far isi 110, Adam Rabili, Asya Atira, Muhammad Akmal, Muhammad Syazmi, Nur Ashira Farha. Tu tak soal. Takut. Okay, seterusnya. Yang tak datang banyak kali bonda akan bagi task lain sampai kepada kawan-kawan. Kalau kawan-kawan dah habis present esok, awak tak habis lagi task bonda akan bagi task lagi yang tak datang. Okay, next presenter. Teori Holland siapa? Benda tak? Saya dah Adam teori Holland. Go Adam. Adam Radili. Ada pun asal tak soal. Betul-betul nak present. Oh, kena soal Nah lah, present je. Okay, go. Ada Rabili Holland. Okay, go. Mana? Boleh sekejap. Lepas ni super Kan, window. Sini tutup mic. Siti Aisyah Sabudin dan Siti Aisyah Anan ready tak? Aisyah ada Aisyah? Awak present hari ni? Yang teori super. Okay, awak super. Awak lepas ni Okay. Okay, go. Yang ni Adam dengan Akmal. Assalamualaikum, dengar tak? Suara Dengar. jelas. Kenapa selalu awak tiba-tiba dah thank you ni? Belum. Kenapa? Belum present dah cakap habis. Ni. Siapa? Buat semua depan. Dah cakap kat kamera ada tapi yakin. Okay, buka kamera. Okay, go. Adam, Aman. Kita nak sikat rambut ke kat belakang tu?
Zafri Hakim dengan sekat rambut. Payung muka benda, payung muka. Masih cawek benda. Aduh, hai. Presiden masih cawek. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan Adam Razili akan membentangkan tentang teori Holland. Latar belakang teori Holland. Teori ini diasaskan oleh John Lewis Holland. Beliau dilahirkan pada 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska. Melalui penyelidikan yang didapat, dia berjaya menghasilkan teori Holland, dan beliau telah menulis tentang teori Holland ni dekat beberapa buah buku lah. Antara salah satu bukunya adalah buku The Careers, Attitudes and Strategies Inventory. Okay, basically teori Holland ni dia macam nak tahu lah kerjaya korang lah kan. Saya nak tahu kerja apa nanti dah besar. So ni adalah Holland Hexagon yang di mana satu ialah realistic, lepas tu investigative, artistic, social, enterprising, dan lastly would be conventional. So kita tengok luar apa maksud realistic ni. So realistic ni dia macam sesuai dengan kerja-kerja berat yang memerlukan kemahiran dan masculinity. Individu realistik selalunya akan memilih kerjaya yang membenarkan mereka mengekspresi segala ciri yang dimiliki oleh mereka. Kerjaya yang mereka pilih contohnya macam mekanik ataupun juruteknik ataupun tukang kayu. And ciri-ciri yang dimiliki oleh mereka ialah diorang tak sosial sangat, lepas tu diorang akur, lepas tu jujur, and tulen, keras kepala, materialistik, keras hati, tidak mendiri dan lain-lain. Asal tak jurutera kat sini. Jurutera sekali. Keras kepala, kan? Keras kepala. Degil. Lepas tu orang yang investigatif ni dia sesuai dengan pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran. Dia yang suka fikir-fikir lah, seperti ahli kimia, doktor. Lepas tu individu yang investigatif ni dia mempunyai ciri analytical, berhati-hati, critical, kompleks, ingin tahu, rasional, menyisih diri, pendiam dan lain-lain. Bapak. Hai, dah tracking. Jangan mana? Mana ada? Okay, seterusnya ialah artistik. Nama dia dah artis kan, so dia macam suka macam seni lah macam tu. Dia macam Zafri tu yang asyik pegang gitar tu berseni ke? Dia boleh lah sendu benda tak tahu. Sendu. Tiba-tiba hari ni dia sendu pula benda. Okay, contoh artis lah, dia macam dia suka dalam bidang muzik ataupun seni. And individu artistik ni dia suka aktiviti yang kabur, bebas dan tidak sistematik, yang memerlukan mereka memanipulasi bahan-bahan dan perkataan. Di samping menghindari aktiviti yang eksplisit, sistematik dan berperaturan. Ciri-ciri yang mereka miliki ialah rumit, tunggang terbalik, emosional, ekspresif, idealistik, imaginatif, bebas, intuitif dan lain-lain. Dia macam kalau dekat buat lagu ni kan macam kita sendiri kan. Macam tak ada peraturan yang perlu dipatuh, and dia macam mengikut kreativiti kita lah. Macam tu. Orang-orang yang artistik ni macam tu. Lepas tu individu yang sosial. Individu yang sosial, dia orang akan memilih aktiviti yang berkaitan dengan
memanipulasi orang lain seperti memberitahu, melatih, mendidik, mengembang dan mengubati. Di samping menghindari aktiviti-aktiviti eksplisit, berstruktur dan aktiviti yang melibatkan bahan, peralatan dan mesin. Diorang ni mempunyai ciri-ciri berpengaruh, bekerjasama, sabar, peramah, pemurah, suka menolong, idealistik, empati, baik hati dan lain-lain. Diorang ni suka kerja macam pendidik, cikgu tu, ahli psikologi, pegawai kebajikan, kaunselor, macam bonda ni lah. Kita kan kaunselor. Ya betul, macam bonda. Okay. And seterusnya ialah enterprising. Individu enterprising menyukai aktiviti memanipulasi orang lain seperti mengarah, memujuk. Ini mempujuk bukan membujuk. Okay. Memujuk dan memimpin untuk mencapai matlamat organisasi dan keuntungan ekonomi di samping menghindari aktiviti pemerhatian simbolik dan sistematik. Mereka mempunyai ciri-ciri seperti sukakan pencapaian, suka mengembara, mudah bersetuju, bercita-cita tinggi, angkuh, bertenaga, suka menunjuk dan menggembirakan. Contoh macam selalu peniaga lah. Macam kan kita nak pujuk-pujuk orang kan, suruh beli, cakap barang kita semua bagus semua. Macam tu lah orang enterprising. Dan akhir sekali, orang konvensional. Individu yang konvensional ni memiliki minat percakapan, persepsi diri dan mempunyai ciri-ciri seperti berhati-hati, akur, teliti, defensif, cekap, suka dilentur, memendam rasa, tabah hati, praktikal, cermat dan lain-lain. Contoh kerja konvensional macam operator yang selalu kita berbual lah dekat, contoh macam call cell command. Kan ada operator kan, tu orang-orang konvensional dia meminati dan dia cenderung terhadap kerja-kerja macam operator tu. Orang-orang bank, accountant semua kat sini governor semua kat sini. Betul. Dan itu saja daripada kami. Terima kasih. Okay, tengok slide depan tu. Realistik. Okay, thank you so much Ada Rabili dan Akmal. Okay, you dah faham. Tapi kita tak kelas face to face. Kalau kelas face to face, model dah suruh you all buat ujian. Supaya kita tahu kita punya ciri-ciri kat mana. Sebab setiap orang dia akan dapat 3 je ciri-ciri. Dia realistik kan? Riasek. Ada 6. Tapi nanti kita akan dapat 3 je tertinggi. Kita akan pilih 3 tertinggi. Tak mungkin tiba-tiba Adam Rabili Akmal tiba-tiba dia nak jadi engineer, realistik, investigatif, doktor. Kan? Lepas tu dia nak jadi artistik, nak jadi penyanyi juga. And then nak jadi kaunselor pula, jadi guru. And then nak jadi businessman pula, tiba-tiba nak jadi accountant. Tak mungkin. Biasa kita akan pilih 3. Sebab tu kalau awak tengok, okay, saya ambil Datuk Seri Wida dengan isu-isu Datuk Seri Wida ni. Kenal tak DSB tu? Kenal. Okay, contoh Datuk Seri Wida, kerjaya pertama dia ada doktor sebenarnya. Dia guru. So dia dalam bidang sosial, betul? Okay, yang kedua, dia tinggi dekat mana? Dia mungkin tinggi dekat enterprising. Sebab tu dia bagus dari segi marketing and so on. And then, dia boleh nampak dia mungkin tinggi dekat artistik. Sebab tu dia macam pelik-pelik sikit dia punya cara pemakaian. Jadi, kita ni dalam kehidupan kita mesti ada 3 contoh. Tu contoh lah. Mungkin tak, tapi dari segi pemerhatian kita nampak itu. Kalau macam bonda akan tinggi kat mana? Dekat sosial. Alright? And then bonda tinggi kat mana? Konvensional. And then yang markah bonda akan sama biasanya kat investigatif, tengok keadaan. Tapi bonda jarang-jarang tinggi dekat realistik dan artistik. Yang 2 benda ni bonda jarang ada. Okay? Jadi setiap kita ni memang akan ada 3 yang tertinggi. Tu bonda punya. Jadi bidang kerjaya bonda, contohlah bonda kata bonda pernah tinggi dekat konvensional. Sebab tu bonda pernah jadi accountant. Bonda pernah jadi accountant sebelum bonda masuk UiTM. And then bonda pernah jadi human resource. Sebab tu bonda tinggi juga dekat enterprising. I know how to marketing.
Protokol, marketing, corporate sector and so on. Boleh. Tapi bonda tinggi juga dekat sosial. Jadi in the end, bonda jadi counselor. Jadi nanti you all bila graduate, you akan nampak tau bidang kejayaan you tu lompat-lompat ke mana. Contohlah Adam. Mungkin tinggi dekat realistik. At the same time, tinggi juga dekat enterprising. At the same time, tinggi juga dekat investigatif. Contohlah, you mungkin mula-mula you awal-awal belum dapat kerja, you kerja dalam bidang marketing sebab you tinggi dalam bidang enterprising. Jual insurans ke, apa semua ke. Lepas tu you tinggi dalam investigatif. Mungkin lepas tu you nak jadi juru kaji bumi ke, so on. Okay, tiba-tiba nak jadi pakar-pakar pengkaji kejuruteraan. Lepas tu baru you masuk dalam bidang kejayaan you iaitu realistik. Okay, boleh? Okay, boleh terangkan balik sekali lagi. Realistik ni orientasi bekerja dengan mesin biasanya ataupun bekerja dengan objek. Objek maksudnya benda yang tak bernyawa. Okay, so realistik. Sebab tu dia kata tulis dan keras kepala metristik. Okay, seterusnya I. Klik dekat I. Next slide. Nak berikan kau baik. Investigatif adalah benda-benda yang sains. Bila dia bekerja benda dengan benda yang hidup. Contoh benda dengan nyawa, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Semua benda yang ada nyawa. Okay. Tadi tak kerja nyawa. Sebab tu orang engineer tak kerja dengan nyawa. Okay. Sebab you bina batu, bina bangunan, tak ada nyawa. Tapi orang-orang sains dia ada bernyawa. Okay. Seterusnya. S. Artistik. Artistik ni yang tadi kalau macam freedom, dia lebih kebebasan. Kalau teori realiti ada tentang freedom, dia memang sangat orang yang biasanya architecture. Architecture kita masuk bidang kat sini. You bayangkan kalau arkitek yang memang tak artistik. UiTM ni pun tak selawar ni. Betul tak Adam? Betul tak Kemal? Contoh UiTM PG ni kalau arkitek ni tak artistik, awak rasa cantik tak kampus kita? Ada bentuk yin yang tak? Tak mungkin. Kalau awak tengok daripada drone, kampus kita cantik. So architecture bidang dia di sini. Okay, seterusnya. Okay, dari segi sosial. Okay, sosial ni of course bidang pensyarah, guru and so on. Okay, ini you tahulah memang kita kerja dengan manusia. Okay, seterusnya. Enterprising tadi, betul bila Adam cakap tadi marketing. Orang-orang yang jual barang, once dia tak ada enterprising punya bakat, tak boleh Sebab dia kena ada kaedah memujuk. Sebatang pen pun dia jual RM10, orang berjaya beli. Dengan kaedah mulut manis dia. Okay? Ini biasa businessman lah kita bagi. Terusnya. Okay, ni conventional. Conventional ni biasa orang-orang yang kerja pejabat. Tapi, you boleh recall tau diri you. Kalau you nampak kawan-kawan sebilik you, Adam ke Akmal, siapa yang kuat bersepah tu, dia tak ada ciri-ciri conventional. Okay, orang ciri-ciri conventional ni, dia seorang yang kemas. Siapa yang pengotor, dia tak ada ciri-ciri conventional Sebab tu kalau accountant masuk kat sini, accountant tak boleh salah sebab angka memain peranan besar. Dalam nak tulis 1 juta, tertulis sebilion. Kan salah. Okay, bahaya. Sebab dia kena tepat. Okay, next sudah boleh jawab soalan kawan-kawan. Adam, jawab soalan kawan, Akmal. Nur Irina Balkis, go. Soalan Dari saya mana sekali. Nur Elina Balkis Muhammad Ramzan. Baguslah pemain gitar tu. Mustahil main gitar. Mustahil atau tak jika seseorang individu memiliki semua konsep dan teori itu. Ni boleh terang tadi. Mustahil atau tidak jika seseorang itu. Mustahil. Dia tadi macam bonda cakap tadi yang paling-paling pun ada 3 kan? 3. Setiap orang dia macam ada maksimum dia ada 3 ciri daripada ke-6 tu. Mungkin kita tak tahulah, tapi mungkin ada orang ada lebih. Tapi dia akan cenderung kepada apa yang diminat. Kita ambil yang tertinggi. Dia kan 6 tu dia semua ada, betul. Semua orang akan ada ciri semua. Tapi kita ambil 3 tertinggi. 3 yang tertinggi. Okay, Elina boleh. 6 tu semua awak kali ciri-ciri tu. Mungkin 6, 5, 3, 2, 1. Tapi kita ambil yang tertinggi 3. Menjawab tak? Nur Elina Balkis. Terima kasih. Sama-sama. Rashidah Nurdiana Nur Islam. Soalan dari Rashidah.
sejauh mana kita boleh memastikan keputusan teori Holland ni betul-betul sesuai untuk kita. Sejauh mana? Kita macam kalau kita kita kan macam ada rasa Minat. rasa minat dekat sesuatu benda, and contoh macam tadi investigatif tadi kan, macam orang yang dia macam teliti kan, mesti korang ada macam sikap bukan sikap dia apa? Sifat. Dia macam sifat teliti tu. So daripada situ kita macam boleh tahu Kita boleh mengkecilkan skop range untuk tahulah kat mana awak punya, kat mana minat kita dalam ciri apa. Ya, betul. Baik, faham. Terima kasih. Alright. And Soalan dari Siti Aisyah Adnan. Pada umur berapakah ujian Holland ini sesuai untuk diambil oleh seseorang individu? nak ambil kerja. Boleh pada umur 18 tahun lah. Okay. Dulu kan ada macam ujian psikometrik kan kat sekolah dulu kan. Sebenarnya pada situ kan kita sebenarnya dah boleh ukur Kanak-kanak je dah boleh. Ya, kita dah boleh tahu mana kita suka and kecenderungan kita tu kat mana. So sebenarnya daripada kecil lah, daripada sekolah menengah. So dia tak ada umur yang tetap lah. Alright, menjawab tak? Okay, faham. Jawab. Kasih. Sama. Cuma kanak-kanak sekolah tu tak boleh lah, tak boleh membaca lagi. Tapi kita rumuskan dia sebagai kalau Holland punya teori ni dia pecah-pecah. Nanti ada pekaji-pekaji baru, kalau kanak-kanak tu kita bagi gambar. Contohnya gambar jentera, gambar doktor. Nanti kanak-kanak tu dia akan pilih mana. Contoh dia pilih kad kan. Biasanya kita pelajar kanak-kanak kita bagi kad. So kad-kad tu dia pilih. Tu maksudnya dia dah minat kerjaya kat mana. Tapi bila you dah pergi primary school ke kan, you dah boleh jawab soalan, you dah tahu minat you tendensi kat mana. Sebenarnya daripada sekolah rendah. Once dah boleh baca, dah boleh faham, dah boleh jawab. Soalan dari Aina Amira. Jika kita mempunyai keputusan realistik, adakah mustahil jika kita bekerja dalam bidang seni? Jawapannya tidak. Kita walaupun kita mempunyai keputusan realistik, tak semestinya kita perlu pergi ke realistik. Seperti yang Wanda cakap tadi, kita ada 3 yang tertinggi. So kalau dalam 3 tu ada dalam kreativiti kan? Artistik. Artistik. So bolehlah, tak salah pun kalau kita nak bekerja dalam bidang sini. Kalau itu dah kita punya minat, tak salah. Menjawab ke? Cuma soalan Aina ni menarik juga. Ada juga pelajar engineering dia tak tinggi dekat realistik, dia tak tinggi dekat investigatif. Dia tinggi dekat sosial, dia tinggi dekat artistik dan enterprising. Saya akan tanya balik pelajar, you nak jadi apa sebenarnya? Lepas tu dia kata tak tahu. Tapi daripada ujian bakat dan minat kerjaya you tak minat pun bidang engineering, you tak minat bidang sains langsung. Kosong. You betul nak teruskan bidang ni dengan minat you belajar 3 tahun, penerapan 2 tahun, 5 tahun. After that you tak nak continue untuk profesional dalam bidang ni. You rasa berbaloi tak? Lepas tu dia fikir balik. In the end pelajar tu dia tukar course. Dia ambil business. Sebab tu bagus kita buat ujian, sebab kita tak nak pelajar, kebanyakan belajar tak tahu lah, aku belajar je lah dulu, nanti lah aku fikir dia jadi apa. Tu isunya. Tapi once you dah clear cut tentang bakat dan minat kebolehan diri you akan tahu, you dah tahu dah matlamat hidup you nak pergi mana. Sebab tu penting. Sebab tu penting kita kena tahu kerjaya kita. Tapi siapa yang dalam kelas ni memang tak tahu, boleh buat appointment dengan Bonda. Bonda bagi online test untuk ni. Supaya kita center balik kat kita punya matlamat dan impian kita. Okay, thank you. Siti Nur Ain. Okay, soalan seterusnya daripada Siti Nur Ain. Mengapakah teori Holland sangat penting untuk diketahui?
Okay, teori Holland ni dia just untuk tahu kerjaya kita and nanti kita dah besar nak kerja apa. So kerja yang kita akan kerja yang kita akan Kerja yang kita akan sandang. Boleh. Kerja yang kita akan sandang tu mungkin sampai kita pension lah, sampai kita tua, betul tak? So lebih baik kita tahu kerja yang kita minat and kerja yang kita suka lah, sebab kita kan nak buat sampai kita dah tua nanti. So penting lah. Okey, lepas tu yang Ain punya soalan dia pun menarik. Contoh kat Ain, awak tengok ibu bapa awak. Dia kerja bidang yang sama tak sekarang? Ain ada? Ada. Mak ayah kerja apa? Boleh benda tahu? Dia macam kalau mak masih bekerja tak? Dia macam bekerja kak. Okey, contohnya ayah bidang apa? Ayah masih bekerja dalam bidang yang sama ke? Ayah kerja sendiri. Maksudnya ayah awak enterprising. Business. Okay? Tak bekerja sendiri tapi bukan bisnes. Dia bukan bisnes, dia macam kerja kontrak. Kontraktor? Kontraktor kan. In the end, contohlah sekarang ni ayah awak kontraktor, betul? Kontraktor yang memang makan sap lah daripada orang kontraktor kelas A ke B ke, betul? Contoh, satu hari nanti ayah awak nak buka bisnes kontraktor sendiri tak contoh? Jadi, sebab tu dia ada 3 tau. Dia ada 3 yang kita punya tertinggi kejaya. Mungkin mula-mula nak jadi engineering. Lepas tu macam baik aku buka company consultant engineering. You dah start nak reboot punya company sendiri. Jadi you dah enterprising kan? Daripada realistik jadi enterprising. Sebab tu kita kena tahu kita minat ni kat mana. Tiba-tiba pelajar bonda nak jadi artis ke? Adam Rabili nak jadi artis ke? Tak tahu. Kan Adam, tiba-tiba memang artistik ke awak? Yeah. Tu Zafri tu dah memang ada ciri-ciri dah. Engineering artistik. Jadi maksud kita tahu bidang kita 3. Jadi kita memang boleh libatkan 3 kejaya tu lah dalam kehidupan kita, tak masalah. Sebab kita minat, kita willing to do that. Boleh? Tu penting. Seterusnya Syafiq Daniel. Soalan dari Syafiq Daniel, sejauh manakah teori ini benar dalam menunjukkan bidang kerjaya pelajar? Boleh dikatakan teori ini tepatlah sebab teori ini berdasarkan apa yang kita minat dan apa yang kita cenderung untuk melakukan. Contoh macam tadi yang kita dah bincangkan, ada orang yang artistik macam ni. Zafri Hakim, awak punya presiden ni ada ciri-ciri artistik, boleh main gitar. Sebab tu kan nampak tak dia macam Fizem, dia tak nak dengar kelas, main-main rambut, main-main gitar sesuka hati dia. Dia berangan benda, dia berangan, nampak tak? Dia ada sifat artistik di situ. Gambil. So dia boleh cenderung ke kerjaya artistik lah, seperti ahli muzik. So benda ni boleh dikatakan agak tepat lah, sebab dia dia tengok kita punya target based on kita punya minat dan kita punya karakteristik. Menjawab ke Syafiq Daniel? Menjawab. Thank you. Welcome. Okay, seterusnya soalan daripada Aisyah Syahbudin. Adakah keputusan teori ini akan berubah-ubah ikut waktu? Berubah-ubah ikut waktu. Teori ni just anggaran. Anggaran boleh terjadi. Barangkali terjadi itu adalah bukan barang yang terjadi. Okey, boleh support untuk soalan Syamirul. Okey, ciri tertinggi seseorang ni boleh berubah untuk usia. Betul, boleh berubah. Contoh Syamirul,
Mungkin Syamirul kalau sekarang ni tinggi dekat mana? Realistik betul tak? Syamirul contohnya EH kan? EH Electric betul tak? Chemical Ya. mana? Okay, contohnya awak tinggi dekat kimia kan? Awak tinggi dekat kimia, awak nak jadi kejuruteraan kimia. Tinggi dekat situ, realistik. Tapi at the same time, Syamirul pun tinggi dekat investigatif. Sebab kimia kan dia lebih kepada lab. Lab kepada eksperimen. Betul tak Syamirul? Jadi mungkin you rasa, alamak, malah lah nak jadi jurutera kimia. Aku macam minat nak jadi jurutera lab science lah. Nak jadi medical lab report lah. Medical lab lah contohnya macam tu. Jadi you berubah kat situ. And then yang ketiga you kat mana? Tak tahu yang ketiga ciri you kat mana. Cuma daripada 3 ciri tu mungkin dia nanti yang contohnya mula tinggi dekat R. Tapi mungkin you dah tua esok, R tu tak tinggi dah. R tu dah jadi nombor 3. Dia berubah begitu. Tapi dia tetap ada. Yang penting you jawab dengan jujur. Jarang lah contohnya macam bidang bonda. Bonda memang sosial. Contohnya bonda memang memang daripada sekolah kita dah pegang jawatan, pengawas, ketua pengawas. Jadi benda-benda tu dah biasa dengan orang. Kita dah biasa deal dengan orang. Tak mungkin tiba-tiba bonda nak masuk bidang engineering yang bonda tak jumpa orang. Yang tengok mesin, tengok bangunan, for sure bonda akan stres. Sebab kita boleh tahu diri kita daripada sekolah kita punya perwatakan macam mana. Sebab tu kalau kawan-kawan yang diam ni, bagus you buat ujian ni, kat situ bonda ada bagi link juga. Nanti you dapat jawapan terus. Jadi you cuba jawab soalan tu, nanti you akan nampak diri you kat mana. Kalau you betul tinggi dekat engineering, so dah tahulah what you want to do that. Engineering macam mana? Indoor engineering ke? Outdoor ke? Benda-benda macam tu. Engineering tadi ada Remy dah present dengan Akmal, kena tahan lasak. Sebab tu bayangkan kalau you on ni tak resilient, tak daya tahan tak kuat, tak boleh kena panas, tengah ukur tanah pun pakai payung. Kat highway apa pernah dapat engineer pakai payung? Pernah tak kelas? Kalau orang yang ukur jalan tu ada pakai payung tak? Ya, tak. Kalau pakai payung tu kebang sekali kat highway tu tahu. Kita tengok lori. Lori lalu. Jadi, realistiknya kerja kita macam mana? Kita kena tahu benda tu. Sebab tu boleh cakap, kalau pelajar perempuan memang tak willing tu, you tak willing tu pun nak kotorkan jari jemari you dengan minyak-minyak ni semua. Betul ke you nak ambil mechanical engineering? Ke you nak jadi mechanical engineering by system? Maksudnya, bila by system, you dah tahu dah kita nak bidang ke mana, mungkin kita tak nak continue dalam degree dalam bidang mechanical engineering, kita nak continue dalam degree dalam Science, Computer and Mathematics. Sebab you nak jadi engineering yang menjual sistem. Kena faham. Sebab tu kena faham kita punya talent kat mana. Ni talent lah. What's your talent? Asyik tengok talent lagu-lagu menyanyi je kan. Boleh? Kelas? Okay, boleh ulang yang tak tanya soalan. Asya Atira, nanti kejap lagi present. Muhammad Sazmi memang tak ada Dah tanya ada soalan tu. Dah tanya dah? Oh, cover Nur Syahira Farha? Nurul Afiqah Syahira? Tak ada kan? Yusradini Yusno? Ni belum. Ni belum. Electric belum. Okay, seorang lagi Umaru Sidki tak ada dah Ada tu Bonda. Mana dia tak ada soalan? Tu ada soalan dia. Boleh ke seorang realistik? Umaru dah tanya dah? Tu ada soalan bawah Dia tu. tu saya tanya. Oh, belum jawab lagi. Okey dah, jawab lagi seterusnya soalan. Boleh ingat dah habis dah soalan tadi. Okay. Soalan daripada ni lah. Mana? Sazmi. Ya. Soalan daripada Syamirul Rozam. Syazmi tu? Sazmi. Soalan dari Syazmi. Saya pelajar, adakah golongan dewasa perlu mengambil tahu tentang teori Holland? Ya. Sebab boleh jadi kemungkinan untuk orang dewasa tu berasa kurang minat dengan pekerjaan dia yang sekarang dia tengah kerja. So apabila dia mengambil tahu tentang teori Holland, dia boleh menukar kerjaya dia daripada buat kerja yang dia tak minat kepada kerja yang dia minat. Contoh kita boleh ambil Zafri Hakim, maybe time dia dah kerja nanti dia kerja kontraktor, dia kerja engineer, tapi dia tak ada passion dekat dalam kerja itu. Dia ada passion dekat
gitar. So dia boleh tukar kerjaya dia daripada engineer ke gitaris lah. Boleh menjawab ke Syazmi? Okay, terima kasih Syazmi. Baik Syazmi. Okay, next soalan dari Umar Sidki. Boleh ke orang realistik bergaul dengan orang konvensional, enterprising, and inclusive, baik atau buruk? Boleh. Sebab teori Hollin ni bukan untuk melabel orang. Dia hanya untuk mencari awak punya kerjaya, karakteristik. Dia bukan untuk melabel orang untuk engkau apa ni? Engkau konvensional, tak naklah kau orang kau, bukan macam tu. Dia just untuk mencari hala tuju untuk masa depan. Faham? Kumaru Siki. Alright, thank you brother. Welcome brother. Welcome. Alright, thank you so much. Sebab kita kan dalam kehidupan lengkap melengkapi antara satu sama lain. So talent yang berbeza ni lengkap melengkapi lah, betul? Kalau tak ada artistik, takkan ada architecture yang buat rumah cantik-cantik. Kita tak willing pula nak beli rumah. Tapi design rumah cantik-cantik pula tak memerlukan pula mechanical yang tinggi, electrical yang tinggi. Betul tak? Dalam sistem kejuruteraan mereka, betul? Kalau sekarang kita dah ada smart home apa semua, okeylah melakukan kepasaran untuk kejuruteraan. Okey, contoh dalam kehidupan tak ada orang minat dalam bidang konvensional, tak ada accountant, tak ada duit lah, tak ada bank lah contohnya. And then bidang sosial tak adalah ustaz nak bagi ceramah kat masjid ke semua, kosong lah kehidupan. Jadi kehidupan kita ni lengkap melengkapi antara satu sama lain dan kita kena percaya setiap orang ada talent dia masing-masing. Jadi sekarang kita kena show off kita punya talent melalui teori Holland. Okay? Thank you so much untuk ada Ramli dan Akmali. Thank you so much. Thank you so much juga untuk yang soal. Okay. Welcome untuk teori super. Aisyah? Ya bonda jap. Double apa kata? Kuasa 2 Aisyah. Bonda. Kuasa 2 Aisyah, silakan. Baik bonda. Nampak tak slide? Nampak. Nampak dia? Buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya, Siti Aisyah binti Syahbudin dengan partner saya, Siti Aisyah binti Adnan akan terangkan pasal teori super. So, teori super ni dia bersumberkan konsep-konsep yang ada pada diri seseorang. Lepas tu dia ni pada asalnya merupakan idea daripada Ginsberg pada tahun 1951 dan teori ni diteruskan oleh Donald E. Super pada 1952. Lepas tu teori ni juga dia menjadi lebih kompleks dengan menambahkan lagi beberapa aspek sosial, perkembangan dan juga psikologi. Teori ni juga dia mengatakan bahawa pekerjaan terbina melalui pertumbuhan fizikal dan mental, pemerhatian terhadap kerja, mengenal pasti melalui kerjaya orang dewasa dan pengalaman-pengalaman yang diperolehi oleh mereka semasa mereka hidup. Okey, seterusnya ialah unsur-unsur utama teori super. Unsur-unsur utama teori super ni ada 4. Yang pertama ialah peningkatan hidup semasa mencari vocational. Yang kedua ialah kematangan vocational. Ketiga ialah pemindahan konsepkan diri kepada konsep vocational. Dan terakhir sekali ialah corak kerjaya. Terdapat 7 elemen-elemen asas pembentukan teori super ni. Yang pertama, perbezaan individu. Yang kedua, potensi yang berbagai iaitu ikut kita punya kekuatan dan kelemahan diri kita. Yang ketiga, corak kebolehan bekerja. Macam kita ni jenis yang bekerja duduk je ke, nak kerja yang ada aircon ke, nak bekerja bergerak-gerak ke, suka bekerja dekat tempat panas ke, macam tu.
Yang keempat, identifikasi dan model peranai. Ini ikut kita punya model lah. Mungkin kita ikut parents kita, mungkin kita ikut adik-beradik kita punya kerja, mungkin kita ikut diri kita je punya kerja. Yang kelima, kesinambungan penyesuaian. Yang keenam, peringkat kehidupan. Yang terakhir sekali, corak kejayaan. Okey, yang seterusnya ialah peringkat-peringkat perkembangan kerjaya. Terdapat 5 peringkat, iaitu yang pertama ialah peringkat pertumbuhan, peringkat penerokaan, peringkat pengukuhan, peringkat pengekalan dan juga terakhir sekali ialah peringkat penurunan. Okey, gambar rajah ni dia menunjukkan pelangi. Pelangi ni dia macam merujuk kepada kehidupan seorang itulah. Nama dia ialah Life Rainbow. Okey, Life Rainbow ni saya akan explain untuk yang next. Dekat next slide. Okey, yang ni dia. Okey, corak pelangi. Kerjaya kehidupan. Super and Neville pernah explain lah that person portrayed in this rainbow finished college at the age 22, went at once to work, married at age 26, became parent at age 27, intermittently attended school part-time until returning full-time at age 47, suffered the loss of parents at age 57, retired at 67 and was without at 78 and died at age 81. Okay, jadi setiap lengkuk yang ada dekat pelangi tu dia menunjukkan role yang ada dalam kehidupan seorang itu. Daripada kecil sampailah seorang tu dah besar. You all kat mana? You all kat mana? Kita dekat age mana? Kita yang dekat ni. Age exploration. Student or leisure right? Exploration. Exploration. So you all dalam proses penerokaan. Penerokaan kerjaya. Masuk universiti ni what you want to do that. Nak jadi apa tu sebenarnya. Faham? You kat situ. Baru nak meningkat. Okay? Establishment tu maksudnya orang yang dah pergi enter dunia kerjaya. Okay? Maintenance ni maksudnya macam mak ayah kita dah kerja jadi cikgu ke, jadi pensyarah ke, jadi CEO ke, dah macam stabil dia, tak pindah mana-mana, duduk situ je. Decline tu maksudnya pengunduran lah. Pengunduran ni maksudnya kita dah nak pencen, bagi orang lain pula kerja. Sepatutnya pengunduran ni kena wujud. Super ni bagus dia wujudkan pengunduran sebab kita nak bagi ruang dan peluang generasi baru untuk bekerja, betul? Bayangkan kalau orang 65 ni tak nak undur. Selagi dia umur dia sampai 90 nak kerja. So dalam lengkuk berapa tahun ni yang menyebabkan generasi akan datang tak ada kerja? Banyak tak? So dalam proses pengunduran ni kita kena undur diri kita sepatutnya. Sebab tu kalau sektor kerajaan kita cakap umur pencen 60 tahun. 60 tahun dah boleh pencen. Kenapa? Sebab kita nak bagi ruang dan peluang kepada orang lain. 56 tahun dah boleh pencen. Okay, terus. Okey, yang ni ialah peringkat yang pertama iaitu peringkat pertumbuhan di mana peringkat ini berlaku sewaktu kita mula-mula lahir sampailah kita berumur 14 tahun. Okey, peringkat pertumbuhan ini merupakan perkembangan fizikal dan juga psikologi di mana individu itu dikatakan membentuk sikap dan mekanisme tingkah lakunya yang akan menjadi komponen yang sangat penting dalam konsepkan diri untuk kehidupan seterusnya. Jadi peringkat pertumbuhan ini dah ada 3 fasa. Yang pertama ialah fantasi di mana ia berlaku di antara umur 4 sehingga 10 tahun di mana kehendak adalah dominan dan peranan yang dimainkan dalam fantasi adalah sangat penting. Jadi selalunya fantasi ni dia selalunya berlaku waktu time macam kita tengoklah dekat budak-budak. Jadi macam kita tanya dia, budak ni dia nak jadi apa? Jadi selalunya dia orang mesti suka nak jadi doktor, nak jadi cikgu, nak jadi tukang masak sebab tu yang dia orang imajinasikan untuk jadi waktu time dia orang dah besar nanti. Yang kedua ialah minat di mana ia berlaku di antara 11 hingga 12 tahun di mana individu ni suka dan gemar dalam penentuan aspirasi dan aktiviti yang utama. Dan yang terakhir sekali ialah keupayaan di mana ia berlaku di antara umur 13 hingga 14 tahun di mana remaja mula membuat pertimbangan antara kehendak dengan kemampuan diri mereka.
Seterusnya peringkat kedua ialah peringkat penerokaan iaitu berumur 15 hingga 24 tahun. Penerokaan ni terbahagi kepada dua fasa iaitu fasa tentatif mengatakan individu mula menyempitkan pemilihannya kepada beberapa kemungkinan. Maksudnya individu tu macam tak pasti. Dia just tak pasti keupayaan dia lagi, dia tak pasti peluang pekerjaan yang ada, dia just list apa yang dia nak je. Tak, yang ni tadi kita guna dah teori Holland tu. Kita dah fokus kita nak bidang mana? Macam you all ambil engineering, kan? Ke you tak fokus lagi? You dah fokus kan nak jadi engineer kan? Ke tak fokus? Awak berdua? Tapi dapat ni bukan first choice. Okay, so sekarang, maksudnya sekarang you dah ada confusing dengan you punya talent lah, betul tak? Talent dengan you punya interest dah lari, betul? Sikit lah. Okay. Sikit lah. Asha pun sama? And then you want to continue? Kita continue lah sebab benda ni kita dah belajar kan. Dah belajar dah pun. Okay, lepas tu nanti penerapan nak ambil apa? Sesuai lah you all berdua punya contoh yang tak cita-cita tak related. Okay. Apa tu? Nanti penerapan nak sama apa? Ambil bidang engineer tapi yang engineer yang kita boleh bawa. Yang kita lagi betul-betul nak lah. Yelah, yang nak tu apa? Asha Syabudin nak apa? Saya mungkin nak yang ke bahagian macam water waste ke environment punya tu. Tu kimia, betul? Kat situ? Sikit kot. Aisyah? Sama juga macam dia tentang environment, tentang kajian air semua tu. Pasal kena berfokus tau, bidang tu kena fokus. Kalau kata dah enter, kena fokus. Kan, air tu senang lah, you buat piping, pipe-pipe besar kan. Tapi tengoklah bidang mana you nak. Tapi kena tahu, jangan jadi macam alah, ni bukannya aku punya pilihan ni, tiba-tiba jangan. Kan tadi dah belajar teori realistik, kita yang buat pilihan, kita yang bertanggungjawab atas pilihan diri kita. Tak boleh salah-salah dah lepas ni. Boleh? Awak berdua? Boleh. Dapat 3 dah, jangan nak salah-salah lagi. Okay, terus. Okay, yang kedua, fasa realistik. Individu akan mengehadkan pemilihan kerjayanya kepada pekerjaan yang dapat dicapai olehnya. Ni dia dah macam start yakin lah dia nak ambil apa, lepas tu dia tahu peluang pekerjaan yang ada kat situ. Lepas tu kat dalam ni dia ada 3 jenis pemilihan. Yang pertama, pemilihan cadangan. Waktu ni umur 15 hingga 17 tahun. Pemilihan ni dia ikut kehendak kita, dia ikut minat kita, kebolehan kita, nilai dan peluang. Yang kedua ialah pemilihan peralihan waktu umur 18 hingga 21 tahun. Ni diikut faktoriality tu. Yang ketiga adalah percubaan umur 22 hingga 24 tahun, macam kita start buat kerja part time ke, kita dah ada macam kerja macam kontrak ke untuk kita, terus ke betul ke kita nak pergi bidang ni semua. Okey, seterusnya ialah peringkat yang ketiga iaitu peringkat pengukuhan di mana ia berlaku di antara umur 25 hingga 44 tahun. Jadi peringkat pengukuhan ni dia terbagi kepada 2 fasa iaitu fasa percubaan dan juga fasa stabil. Bagi fasa percubaan ni dia occur dekat umur antara 25 sampai 30 tahun di mana individu ni mula memperlihatkan hubungan antara penemuan awal dengan pengalaman kerja. Manakala bagi fasa stabil ni yang berlaku di antara umur 31 hingga 44 tahun di mana seseorang individu tu dia dah nampak pekerjaan itu mula diterima sebagai suatu kepuasan dalam hidupnya. Kiranya macam dia dah selesa lah dengan kerja apa yang dia dah nak ambil tu. Okay, menurut Muhammad Sharif Mustafa dan juga Rosli Ahmad, pada peringkat ini individu sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dan juga sesuai. Individu akan berusaha untuk mendapatkan jawatan tetap dalam bidang pekerjaan yang mereka masuk tu.
Okay, peringkat yang keempat, peringkat pengekalan. Ia umur 45 hingga 64 tahun. Okay, peringkat ni pekerjaan menjadi lebih serius, beberapa usaha dibuat untuk menuju ke arah kemantapan. Yang kedua, individu cuba berusaha untuk meneruskan dan membaiki situasi pekerjaannya. Yang ketiga, individu akan meneruskan situasi kerja yang dapat memberikan kepuasan yang lebih kepada dirinya, dan terakhir, individu juga akan melihat kembali atau mengubah keadaan dan aspek yang tidak menyeronokkan atau menyakitkan dirinya. Benda ni semua basically pasal penyesuaian kita terhadap pekerjaan kita time tu. Okey, yang seterusnya ialah peringkat yang terakhir sekali, iaitu peringkat penurunan di mana ia berlaku di antara umur 65 tahun dan ke atas. Okey, pada peringkat ini dikatakan dengan waktu hampir pencen ataupun bersara. Okey, jadi peringkat penurunan ini dia berfokus kepada melaksanakan tugasnya dengan output yang minimum, di mana seseorang individu tu dia punya kekuatan daya fizikal dan juga mental tu menurun disebabkan oleh faktor usia dia tu yang dah semakin tua. Jadi aktiviti pekerjaan mereka tu mula bertukar dari atas ke bawah. Maksudnya macam aktiviti pekerjaan mereka tu macam terhad lah. Tak boleh buat banyak kerja sangat lah. Ini adalah tugas-tugas perkembangan kerjaya. Kita ada 5. First, kristalisasi yang berlaku pada umur 14 hingga 18 tahun. Okay, dalam proses, dalam tugas ni, dia ada proses membentuk satu matlamat umum kerjaya, menerusi sumber-sumber kesedaran, minat, nilai-nilai, dan dia akan merancang kerjaya yang dia nak. So yang kedua, pengkhususan dia berlaku pada umur 18 hingga 21 tahun. Baru maksud dalam masa around that age tu, dia akan bergerak dari pemilihan cadangan kerjaya tu kepada pemilihan satu kerjaya yang tertentu. Dia dah macam sort out lah dia nak apa. So yang ketiga, pelaksanaan. Dia berlaku pada umur 21 hingga 24 tahun. So dalam masa ni dia akan memenuhi latihan kerjaya yang dibuat dan terus memasuki bidang kerjaya. Yang keempat ialah kestabilan yang akan berlaku pada umur 24 hingga 35 tahun. So dalam masa ni dia ada penetapan pemilihan kerjaya oleh pengalaman kerjaya yang sebenar dan gunakan bakat dan pengalaman tu untuk tunjuk pemilihan kerjaya yang kita pilih tu benda yang tepat, kerja yang kita nak. Yang terakhir ialah pengukuhan, iaitu umur 35 tahun dan ke atas. So masa ni kita akan bekerja ikut status, macam kita mula-mula jadi kuli, lepas tu kita naik pangkat jadi manager ke, naik pangkat jadi assistant ke, semua tu. Okay, ni reference yang kita orang dapat untuk kita orang rujuk untuk bentangkan this teori. So itu saja daripada kita orang. Terima kasih. Thank you so much Asya Anan dengan Asya Sabudin. Okay, kita buka kat slide dekat rainbow, jata rainbow tu, Pelangi Super. Okay, stop kat sini. Okay, Asya Adnan. Tadi awak rasa awak pun tak yakin kan dengan kerjaya awak dalam bidang ni, betul? Betul. Awak nampak tak kalau kita tak yakin, kita rasa kita belajar tu tahap dia, kita punya passion tu kalau 100% awak bagi berapa? Part time belajar ke? Yelah, untuk you belajar sesuatu subjek. Macam tinggi juga 70% tu. Jadi bila kita belajar benda yang kita tak minat sangat, kita tak really enjoy it, kan? Kita tak really nak teroka dia. Sebab tu, kenapa talent tu penting, you kena boleh cuba juga Holland Code tadi, boleh check test by online. Sebab kita nak tengok bidang kita kat mana yang kita nak. Sebab kalau kita tak tahu kita nak pergi mana, nanti kita belajar pun biasa-biasa. Kita tak jadi orang yang biasa-biasa, bonda nak pelajar-pelajar bonda jadi orang yang luar biasa. Okay, bukan setakat kita punya skor pointer tinggi apa semua tak cukup.
kita 3-pointer and above tak cukup. Tapi talent tu yang kita kena ada, sebab talent tu yang membawa kita bakat. Bila kita work for an interview, kita talk to employer, kita akan cakap misalnya how confident you are. Employer akan nampak you. Kalau kita just so-so, sebab tu kenapa kita akan senang pelajar-pelajar tak dapat kerja. Sebab memang boleh baca daripada cara cakap. So majikan tak nak. Jadi start from now, you kena gain you punya minat, kena tahu dekat mana. Degree pun dah kena study, lepas degree nak pergi mana. Tak boleh cakap tak tahu dah. Umur dah berapa dah sekarang? 19. Aisyah Anam berapa umur? 19. 19. Aisyah Sabudin? 19. Okay, dah tinggi kan? Sebab tu dia tengok dalam proses penerokaan tu 15 hingga 24 tahun, betul tak? Mula kita lahir tu pertumbuhan, lepas tu penerokaan. Lepas tu dalam umur 25 hingga 44 tu kita panggil pengukuhan. 45 hingga 64 kita panggil pengekalan. And then 65 tahun ke atas tu kita panggil penurunan. Jadi kat situlah dah maintenance. Kalau awak tanya bonda punya umur, kat sinilah establishment. Sebab tu in between establishment dengan maintenance, ada orang dia akan berlompat-lompat kerjaya di sini. Tak mungkin bonda akan kekal sebagai kaunselor. Tak tahu tiba-tiba dah boring. Kan tukar bidang lain. Jadi benda-benda tu. Biasanya dah maintenance ni orang-orang dah 45 ke atas, kenapa macam tu? Sebab dia dah rasa stabil, dia dah rasa freedom. Sebab tu juga kalau awak tengok orang, kalau dia tak kahwin bila dah umur 45 tahun ke atas, dia tak nak kahwin dah. Bukannya kejaya je, termasuk mencari pasangan hidup. Awak perasan kan? Kalau orang, umur dia dah ke atas ni, dia dah tak nak dah. Kenapa dia dah maintain dengan hidup dia? Dia dah rasa secure, dia dah rasa dia tak suka orang nak ubah dia, tak suka dah. Sebab dia dah maintain. Jadi soalan dekat situ, okey? Jadi pelajar-pelajar kat kelas bonda juga, bonda harap kena tahu you punya potensi kat mana, talent you kat mana, interest you kat mana. Sebab this you punya future. Bukan masa depan bonda pun, masa depan you all. Kena betul-betul target masa depan kita. Okey? So terus jawab soalan. Nur Azirah. Soalan daripada Yusradini tu. Apakah kepentingan Life Rainbow? Okey, soalan daripada Yusradini. Apakah kepentingan Life Rainbow ini dan mengapakah ianya penting? Okey, kepentingan Life Rainbow ni dia basically macam untuk bagi kita tahu kita ni dekat peringkat yang mana. Contohlah, dia penting sebab contoh kita sekarang ni umur 19 di mana kita sekarang pada peringkat exploration di mana kita explore untuk bidang kerjaya apa yang sesuai untuk kita. Jadi kalau kita tak ikut Life Rainbow ni, contohlah kita dah umur 25 tahun pun still lagi dalam macam masih lagi mencari kerjaya apa yang kita nak masuk. Jadi macam benda tu macam dah lari daripada Life Rainbow ni, macam dia tak stabil. Jadi macam benda tu macam lambat lah. Sepatutnya kita peringkat exploration ni sampai tahap dia 24 tahun je paling maksimum. Jadi macam tu lah, dia penting. Jawab tak Yusradi ni? Jawab. Terima kasih. Tapi tips dia kalau jangan give up lah. Kita tengok macam KFC manager, jangan give up. Jatuh bangun balik. Tak apa. Next, soalan daripada Nur Azira Iriani. Apakah yang akan berlaku jika perkembangan seseorang itu lambat? Contohnya masa umur 14 tahun dia masih tak capai proses penerokaan itu lagi. Sebenarnya waktu dia bukan lambat cepat tau, sebab benda ni dia bergantung pada diri kita tau. So waktu kita yang awal-awal tu yang tumbuh tu, perkembangan pertumbuhan tu, yang first tu, kita dah start fikir kita nak apa. So waktu 14 tahun tu dia memang dah macam dah start lah dia dah nak macam mana waktu dia macam dah tahu tapi dia nak kena teroka juga. Apa-apa pun memang kita akan teroka juga sebab benda tu bergantung pada minat kita, pada kekuatan kita dan kelemahan kita. Betul tak benda? Belajar tu lain lah. Belajar tu sebab kita nak lifelong learning kan. Apa? So
So faham tak Azira? Faham, terima kasih. Sama. Okay, baik. Soalan seterusnya ialah daripada Nurdiana binti Rashidi. Jika seseorang masih berumur 25 tahun masih sedang belajar, adakah dia tergolong dalam pengukuhan atau pertumbuhan? Okey, dalam ikutkan carta Life Rainbow tu umur 25 tahun ni dia umur tu establishment yang dia sepatutnya dah ada kerjaya pada time tu, tapi waktu time tu dia still lagi belajar. Jadi bagi Kita tahu saya dia belajar part time ke full time? Tanya. Nurdiana, kalau yang macam ni dia belajar sambil buat kerja part time ke macam mana? Yang belajar full time. Yang belajar full time. Jadi kalau yang masih belajar full time tu bagi saya dia masih lagi dalam fasa pengukuhan lagi lah. Dia macam still belajar and dia nak cari Fasa kerjaya. pertumbuhan. Oh, fasa pertumbuhan. Okey, silap. Fasa pertumbuhan sebab dia sambung belajar tu untuk cari di mana bidang pekerjaan yang sesuai untuk diri dia. Sorry. Bukan pertumbuhan, penerokaan. Exploration kan bahasa Inggeris? Soalan ni mengelirukan. Pengukuhan ke pertumbuhan? Sayang, pertumbuhan tu kanak-kanak. Bro, bunda pun jadi confused dengan soalan. Pengukuhan ataupun apa ni exploration? Exploration, penerokaan. 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 So dia dalam proses soalan Diana ni confused lah Diana. Penerokaan Diana, penerokaan. Jawapan dia penerokaan lagi sebab dia bukan study full time, bukannya buat kerja part time ke apa. Kalau buat kerja part time tu lain lah. Gitu. Jawab tak Nurdiana? Jawab. Tadi ternampak pertumbuhan tak perasan penerokaan. Ya ke? Okey, tak apa. Okay, soalan daripada Naswa Najia. Macam mana kalau seseorang itu kerap menukar kerjaya atas aspek emosi dan juga kewangan walaupun dah berumur 30? Adakah dia masih dalam peringkat pengukuhan? Saya rasa ya, sebab dekat peringkat pengukuhan ni kita akan try untuk adapt kerja-kerja kita. So maksudnya kalau mungkin awal-awal tu kita kerja macam ni. So kita nak adapt. Kalau kita suka kerja tu kita mungkin akan stay. Kalau kita tak suka kita akan try untuk macam ubah dia lebih baik tapi tak sampai berhenti kerja lah. So dia still dalam peringkat pengukuhan. Ataupun seseorang yang kerap menukar kerjaya tu maksudnya tukar kerja kan. Nasuhannya soalan ni orang yang suka jumping lah. Contohnya memula kerja jadi cashier, lepas tu tukar pula nak kerja kilang, tukar-tukar. Dia masih dalam proses pengukuhan. Okay. Dia belum pengekalan lagi, dia tak maintain lagi pengukuhan. Dia dekat sini. Pengukuhan kerjaya tu sama ada dia nak naik pangkat dalam bidang yang ada ataupun dia memang nak naik pangkat dalam bidang yang lain. Tapi generasi baru pun dia tengok suka tukar-tukar kerja kan. You all punya batch kan. You all cuba boring kan? Aisyah Saburi cuba boring tak? Kalau saya benda yang saya tak suka saya cepat boring. Pelajar-pelajar sekarang sebenarnya memang cepat boring. Sebab tu sekarang majikan kenapa kita keluar banyak jawatan kontrak. Kita tak keluar jawatan permanent. At the same time sebab company nak secure dia punya ekonomi, nak bagi gaji yang rendah je. And then kita nampak lifestyle pelajar-pelajar sekarang kerja setahun berhenti. So kita tak bagi kerja permanent lah sebab permanent including dengan fully allowed and so on. Boleh merugikan kami jadi kontrak banyak benda benefit yang you takkan dapat. Contohnya medical and so on. Jadi kita buka kontrak sebab generasi sekarang memang suka jumping. Okay, thank you so much. Boleh recall balik thank you so much untuk Aisyah Kuasa 2. Saya macam boboiboy pula. Okay, so far semua soalan dah jawab. Boleh nak tanya balik. Nur Nasuha dah ada, dah tanya soalan. Boleh nak tanya ni. Nur Syahira Farha memang tak ada Kosong Bunda. Syahira dia tak ada line.
Tak Oh, dapat dia nak masuk ni. nak masuk dia mesej bonda pun tak. Lepas tu Dia dah mesej bonda tapi tak dapat. dia mesej bonda pun tak dapat line dia Atira. Okey. Macam tu tak kosong lah. Okey, Nurul Afika Syahira. Nurul Afika Syahira tak ada? Benda Afika dia dia gastrik benda. Tak sihat? Dia dah semalam dia tak sihat. Asal tak pergi jumpa, tak pergi klinik? Sebab macam mula-mula tu macam pening-pening je tapi macam dia hari ni pula dia macam muntah-muntah macam tu. Pergi cek jantung semua. Cakap dia pergi jumpa medical. Alright, nanti saya suruh dia Malam check. ni terus pergi beritahu SRK. Awak duduk college ke duduk rumah? College. Jumpa SRK ni ambulans pergi check up. Jangan main-main dengan gastrik lah. Boleh efek jantung. Alright, nanti saya beritahu dia. Okay, gastrik pergi check terus. Nanti masuk emergency dekat HSI malam ni. Jumpa SRK, okay? Okay, thank you so much semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.